Kamilah yang terlebih baik sepatutnya dilantik. Kenapa budak-budak ini tidak dilantik menjadi ketua? Sama kan yang begitu. Jadi Nabi menyebut karena mereka menghafal Al-Quranul Karim. Jadi kita mau pemimpin-pemimpin yang memimpin dalam satu kawasan, satu tempat ataupun negara, mereka itu hafal Quran. Siapa yang hafal suratul Baqarah layak menjadi hakim. Karena dalam suratul Baqarah semua permasalahan telah dinyatakan. Cerita masalah talak pun ada dalam Quran, dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah juga ada menceritakan banyak perkara-perkara yang berkaitan tentang muamalah. Maka oleh sebab itu mereka yang nak menjadi hakim syar'i yajibu alaihi an yahfaz al-Quran. Baru dah mantap dalam penghakiman, hujjah yang kuat berdasarkan Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi kalau mereka itu memimpin satu masyarakat, dia pun tidak hafal Quran, maka dia tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat akan jadi rosak. Jadi kita ni yang hafizul Quran, jagakan Quran. Kalau dilantik menjadi ketua, kita mesti jaga Quran dan didik masyarakat supaya mereka ada budaya Al-Quranul Karim. Maka dengan hal orang yang hafal Quran ini boleh menyelesaikan masalah. Pengalaman saya sekolah menengah daripada darjah 1 sehingga darjah 5 aliran sains. Tetapi apabila selepas tingkatan 5 baru saya masuk pondok, baru mengaji daripada ibtidai sehingga rabi' sanawi. Rabi' sanawi perbezaan yang ketara. Perbezaan ketara orang yang hafal Quran dengan pendidikan bermula daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 dalam aliran sains yang tidak ada Al-Quran, melainkan ketika itu silibusnya ialah alam tarakai, cerita tentera bergajah. Kalau kita tempat tingkatan 5 kerajaan Osmaniyah, kerajaan Umayyah, maka ketika itu kita hafal dapatlah agama rendah. Ketika itu namanya agama rendah. Orang ambil kelas sains ialah agama rendah. Ketika itu agama dapat 1 ayat yang dibahaskan, iaitu tumbuhan yang menjala, yang tidak menjala, cerita tentang ashabul fil. Maka kemudian keluar daripada sekolah menengah, masuk universiti, kemudian berjawatan tinggi, menjawat jawatan yang tinggi dalam kerajaan. Apa yang dihafal? Yang dihafal ialah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan ada beberapa ayat yang lain hanya yang tahu adalah kerajaan Osmaniyah, kerajaan Umayyah. Maka ketika itu tidak dapat menyelesaikan masalah ummah. Tapi mereka yang berpendidikan agama, yang tahu tentang Sahih Al-Imam Al-Bukhari, riwayat Al-Imam Muslim, dapat menguasai ilmu tafsir, ilmu hadis, dan mereka ada Quran dalam dada, mereka layak menjadi ketua dan boleh menyelesaikan masalah. Jadi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang masih muda, teruskan perjuangan. Yakin Allah akan memberi pertolongan kepada kita, dan kita mesti ada target yang tinggi. Aku hafizul Quran, aku menjaga Al-Quran, aku mohon kepada Allah Ta'ala supaya aku dapat mendidik umat Nabi Muhammad SAW ini kembali ke Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menolong kita dan Allah berikan kita kekuatan hafalan Al-Quranul Karim. Ya Allah, berikan walaupun umur kita sudah lanjut, tetapi Allah telah beri kepada kita itu hak Allah. Contohnya Ibn Hazm, seorang ulama yang terkenal di kalangan mazhab Az-Zahiri, ketika umurnya 20-an, dia boleh menghafal Quran dan menjadi ulama yang terkenal. Tidak mustahil kita ini dipilih oleh Allah untuk menghafal Quran, boleh hafal hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan majlis kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah kita sempat bertemu pada bulan Ramadan dan digulungkan oleh Allah di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, kerana pada bulan Ramadan doa kita makbul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini adalah diturunkan oleh Allah Ta'ala selepas Allah menurunkan ayat puasa. Ayat yang paling bawah itu menunjukkan bahawa pada bulan Ramadan doa makbul. Berdoalah kita, saya, ibu-ibu dan bapak-bapak, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menolongkan kita dengan hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Begitulah ceramah walaupun ringkas tapi padat dengan isi sebagai renungan dan pedoman kita, terutama apabila kita berada di gerbang pintu Ramadan Al-Mubarak, supaya jangan melepaskan berlalunya Ramadan itu tanpa kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan di samping itu juga bagaimana dorongan motivasi kepada para pelajar tahfizul Quran. Jangan kita rasa rendah diri, jangan kita rasa kita ni kecil di mata masyarakat. Sebenarnya kita diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu martabat yang tinggi untuk memegang kalamullah, untuk menjaga hayat dunia ini. Tanpa orang-orang Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan gulungkan dunia ini. Tak ada artinya dunia ini tanpa orang yang bertakwa, yang ingin mempraktikkan amalan Al-Quranul Karim di muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sebagai dorongan daripada Ustaz Syukri itu, jaga Quran betul-betul, letakkan satu azam yang tinggi, bukan sekadar Al-Quran, bahkan kita tingkatkan lagi dengan pengajian, menggali lagi rahsia-rahsia yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi majlis merakamkan jutaan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Syukran jazilan kepada Al-Fadhil Ustaz Syukri Najib bin Abdul Rahim atas ceramah yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi. Dan seterusnya tibalah masa untuk majlis perasmian Pertubuhan Kebajikan Al-Muhibbin Kampung Payikan Bukit Baru Melaka, iaitu merupakan sebuah pertubuhan yang telah didaftarkan dan hari ini sebagai majlis perasmiannya. Pertubuhan yang menitik beratkan tentang kebajikan bagi membela anak-anak yatim dan fakir miskin, di samping pembelaan terhadap hufaz Al-Quran, supaya pelajar-pelajar dan madrasah-madrasah di persekitaran negeri Melaka ini dapat dicantumkan, dapat disatukan, supaya mereka ini dapat bermuzakarah, mengisi ataupun berkongsi pandangan bagi meningkatkan lagi martabat madrasah dan Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah majlis mengalung-alungkan ketibaan Al-Fadhil Sayyidul Fadilah Ustaz Zulkifli bin Haji Ismail dari Madrasah Darul Qura Sungai Udang Melaka. Dan majlis juga mempersilakan Imam Matan, Imam Satu Masjid Bukit Baru, insyaAllah untuk tampil ke hadapan. InsyaAllah kita muliakan orang-orang alim kita, dan kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita supaya mereka dapat melihat bagaimana orang-orang tua, bagaimana orang dewasa yang sepatutnya kita muliakan, alim ulama kita yang harus dimuliakan, kerana mereka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Imam Matan, insya-Allah. Tafadhal. Untuk menyempurnakan majlis